Definisi sosialisme antara tokoh sosialis dan juga seorang bangsawan yang memfokuskan pegangan ialah Saint-Simon. Menurut pemikirannya, golongan pekerja dapat mengikuti apapun yang terjadi dalam perkembangan masyarakat, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan industri. Manakala Friedrich Engels juga seorang yang kuat berjuang demi menegakkan ideologinya bersama dengan seorang lagi sosialis pada ketika itu, Karl Marx. Pemikirannya yang terkait dengan aliran pemikiran sosialisme dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Secara umumnya, sosialisme muncul sebagai ideologi politik yang akan mencabar kapitalisme dengan memperjuangkan pengagihan kekayaan negara kepada semua golongan masyarakat. Faktor kewujudan sosialisme. Ideologi sosialisme bermula sejak zaman Enlightenment, walaupun dasarnya sudah terlihat melalui penulisan Thomas More pada zaman Renaissance lagi. Ideologi ini mulai diasaskan oleh Robert Marcus Owen dan dikembangkan lagi oleh Karl Marx. Tidak cukup dengan mereka, ideologi ini juga turut diperjuangkan oleh beberapa tokoh lain seperti Friedrich Engels, Robert Dali Owen, dan Henry de Saint-Simon. Namun, apakah sebenarnya tujuan atau ideologi yang dibawa oleh golongan sosialis ini? Secara umumnya, ideologi sosialisme terbahagi kepada dua tahap, yaitu sosialisme klasik serta sosialisme moden. Ideologi sosialisme klasik lebih bergiat dalam memperjuangkan kesaksamaan sosial di kalangan masyarakat. Mereka menganggap bahawa pemilikan peribadi yang diperkenalkan oleh golongan kapitalis hanya membawa kepada penindasan, konflik, serta kesombongan. Oleh kerana itu, golongan ini memberi pandangan bahawa sebarang penghasilan atau produksi yang dijalankan perlulah dikawal dan dikongsi bersama. Berbeza dengan sosialisme klasik, sosialisme moden muncul sebagai tindak balas terhadap penindasan dan kediktatoran kapitalisme dan liberalisme. Aliran perkembangan sosialisme moden bermula selepas Perang Dunia Pertama, di mana ideologi ini terasing kepada dua golongan, yaitu golongan komunis dan golongan sosial demokrat yang percaya kepada sistem parlimen. Isu yang dibawa oleh golongan ini dinyatakan oleh Francois Noël sebagai perang kaum miskin melawan kaum kaya. Hal ini kerana sistem ekonomi kapitalis hanya menguntungkan satu pihak sahaja. Dari itu, golongan sosialis menyatakan bahawa kekayaan dan keadilan mestilah setara bagi menghapuskan kemiskinan di samping menjamin keharmonian masyarakat. Terdapat beberapa individu di Malaysia yang tidak menyokong aliran pemikiran ini. Pertamanya, Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, Som Heng Chun, memberi pengatan bahawa negara Malaysia bukanlah merupakan negara sosialis dan memberi teguran terhadap pihak kerajaan sekiranya mereka mempunyai sebarang niat untuk mengawal harga perumahan. Hal ini disebabkan beliau khawatir sekiranya pemikiran sosialisme diaplikasikan di negara ini, hal ini akan menyebabkan beliau tidak dapat menerima keuntungan secara maksimal. Bukan itu sahaja, Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Mahathir juga menunjukkan sikapnya tidak menyokong aliran pemikiran ini dengan menyatakan pendapatnya bahawa sesetengah pemimpin Pakatan Harapan PH perlu mengubah cara pemikiran mereka yang sosialis dan tidak terus mengancam sistem kapitalis kerana selama ini sistem kapitalis yang mengkayakan negara ini. Begitu juga di Malaysia, aliran pemikiran ini masih tidak mendapat sambutan yang hangat oleh rakyat. Tamsilnya, walaupun Parti Sosialis Malaysia (PSM) mempunyai asas ideologi sosialisme secara menyeluruh dan program-program yang tertumpu terhadap isu-isu pendidikan, ahli-ahli PSM serta penyokongnya lebih dilihat sebagai aktivitis buruh atau non-government organisation (NGO). Rumusnya, berdasarkan isu-isu semasa, aliran pemikiran sosialisme tidak mendapat sambutan yang baik oleh generasi terdahulu, manakala mendapat sambutan yang baik oleh generasi terkini. Antara cabaran dalam melaksanakan aliran pemikiran sosialisme ialah penentangan daripada golongan kapitalis kerana mereka telah mendominasi hampir semua perkara untuk kepentingan diri mereka sendiri. Hal ini sangatlah bertentangan dengan idea sosialisme yang mengutamakan kesamarataan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, masyarakat kurang kesedaran yang jelas mengenai sistem sosioekonomi yang lebih berpihak kepada kapitalis. Apabila berlaku krisis ekonomi, golongan rakyat biasa yang akan paling terkesan dan terpaksa menanggung impak yang besar dalam jangka masa yang panjang. Hal ini mewujudkan pengangguran pada skala yang besar dalam kalangan masyarakat. Sosial kebaikan aliran pemikiran sosialisme. Yang pertama adalah tiada eksploitasi.
Teori eksploitasi Karl Marx mengatakan pekerja dalam golongan kapitalis dieksploitasi sehingga terpaksa menjual tenaga buruh kepada kapitalis dengan harga kurang daripada nilai penuh komoditi yang mereka hasilkan dengan tenaga kerja mereka. Pemikiran sosialistik memastikan semua pekerja dibayar setaraf dengan tenaga buruh yang mereka sumbangkan. Yang kedua, pemikiran sosialisme menolak diskriminasi. Sosialisme menghapuskan sistem working class di mana dalam sistem sosialistik tiada orang yang lebih kaya daripada orang lain dan kekayaan itu dimiliki bersama di mana semua orang adalah sama taraf. Pemikiran sosialisasi dapat menjamin semua orang mendapat akses kepada barang-barang asas termasuk golongan yang tidak dapat memberi sumbangan. Contohnya, rawatan kesihatan dan pendidikan. Sosialisme memastikan semua hasil kekayaan dikongsi bersama. Kepentingan ideologi sosialisme di Malaysia. Yang pertama, sosialisme adalah satu-satunya ideologi yang berjuang untuk golongan-golongan yang dieksploitasi untuk keuntungan modal. Yang kedua, mempertahankan golongan bawahan daripada penindasan golongan kapitalis. Yang ketiga, golongan sosialis memperjuangkan hak rakyat yang kurang mendapat perhatian dalam kitaran sosial. Contohnya, hak asasi rakyat, hak istimewa golongan kurang upaya, hak pekerja ke atas majikan, hak pekerja buruh dan hak pendidikan. Antara keburukan aliran pemikiran falsafah bagi sosialisme ialah kurangnya kebebasan ekonomi. Hal ini menyebabkan rakyat tidak diizinkan memiliki sebarang aset produksi serta tugas khusus diberi kepada pekerja dan memerlukan persetujuan dari negara jika hendak mengubah tugas tersebut. Akhir sekali, tiada persaingan ekonomi merupakan salah satu keburukan aliran pemikiran sosialisme. Penghasilan produk menjadi rendah serta daya cipta inovasi produk juga menurun menyebabkan sesuatu produk itu tidak berkembang serta kurangnya penghasilan. Disebabkan ini, persaingan ekonomi tiada. Terdapat beberapa kesan baik sekiranya sosialisme diamalkan di negara kita. Antaranya ialah merapatkan jurang kaya dan miskin. Pemikiran sosialisme memastikan kekayaan negara dibahagikan sama rata kepada semua golongan rakyat tanpa mengira identiti seseorang itu. Hal ini akhirnya akan meningkatkan taraf hidup rakyat secara keseluruhan. Seterusnya, pemikiran sosialisme dapat menjamin kestabilan sosial di negara ini. Ketiadaan diskriminasi boleh mewujudkan masyarakat bersatu yang mempunyai hubungan yang kukuh antara satu sama lain. Tambahan pula, oleh kerana kerajaan dapat menjaga kehidupan semua golongan rakyat, hubungan rakyat dengan pihak kerajaan akan bertambah baik. Akhir sekali, sosialisme dapat memudahkan rakyat untuk mendapatkan keperluan asas. Sebagai contoh, rakyat tidak terbeban untuk mendapatkan kemudahan penjagaan kesihatan dan pendidikan. Kelemahan terbesar dari sosialisme adalah bahawa ia bergantung pada sifat kerjasama manusia untuk bekerja. Ia mengabaikan mereka yang berdaya saing dan fokus pada keuntungan peribadi. Orang-orang itu cenderung mencari jalan untuk menjatuhkan dan mengganggu masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, sosialisme tidak memberi penghargaan kepada orang kerana menjadi usahawan. Kelemahan seterusnya ialah kerajaan mempunyai banyak kuasa. Ini berfungsi selagi mewakili kehendak rakyat. Tetapi pemimpin kerajaan boleh menyalahgunakan kedudukan ini dan menuntut kuasa untuk diri mereka sendiri. Melalui perbincangan kita kali ini, kita dapat simpulkan yang aliran pemikiran sosialisme tidak diterima di negara kita. Pada pandangan saya, pemikiran sosialisme sememangnya mempunyai kebaikan kepada golongan masyarakat. Tetapi, pada skala yang lebih besar atau di negara maju yang mempunyai banyak kekayaan sehingga boleh menampung kesemua keperluan hidup semua golongan rakyat. Namun, seperti kita maklum, tiada negara yang mempunyai kesempurnaan untuk menampung kesemua fasiliti diperlukan oleh rakyatnya. Oleh itu, kesan buruk sosialisme lebih relevan untuk dipilih. Tambahan pula, aliran pemikiran sosialisme menekankan setiap individu tiada hak kebebasan untuk memiliki harta. Golongan sosialisme berpendapat kekayaan hak milik bersama, maka tiadalah persaingan ekonomi antara rakyat. Sikap berfikir seperti kekayaan hak milik bersama merebut peluang seseorang individu untuk memajukan diri sendiri. Ini boleh membawa kepada ketidakstabilan ekonomi kerana tidak wujud persaingan ekonomi antara rakyat.
Jika keadaan ini berterusan, suatu hari nanti sistem pemerintahan negara kita akan runtuh sehingga menghancurkan perpaduan dan keamanan rakyat kita yang kita miliki pada hari ini.